Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kali itu semakin panjangkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan lagi untuk sama-sama kita hadir ke masjid selepas ditutup sementara masjid untuk orang ramai. Walaupun ada sebahagian agensi yang dikenalkan hadir, dan secara umumnya ramai yang tak boleh hadir ke masjid disebabkan kenaikan mendadak jumlah sakit COVID-19 yang kita alami lebih kurang tak setahun lah. Kalau 93 ni, 4 lebih kurang setahun. Dan keseluruhannya pelajar sekolah pun hampir setahun dah tak pergi sekolah, sudah belajar di rumah. Memanglah banyak kekurangan dan juga banyak yang perlu ditampung oleh sebahagian daripada guru ni untuk menampung kekosongan yang perlu ditampung oleh sebahagian pelajar yang duduk di rumah. Kadang-kadang ada sebahagian guru tu punya rakam nak mengajar esok ni sampai pukul 2-3 pagi. Pasal nampak persediaan, bahkan lebih teruk lah daripada pergi sekolah. Nak rakam. Ada yang tak rakam. Bila tak rakam, ada lah 4-5 orang rajin tu. Kadang-kadang ada berganti. Kadang-kadang kelas tu ada 20 orang, 8 orang saja masuk belajar. Bila rakam, hantar dalam grup tu. Siapa yang tak sempat tu, dia boleh tengok balik video yang dirakam oleh guru tu. Sekiranya dia tak sempat ataupun dia baru jalan belajar ni lah. Banyaklah pegangan. Ada sebahagian pelajar yang memang tak ada handphone ataupun handset, dia tunggu mak apa dia boleh kerja baru dia boleh buka. Juga rajin lah tu, buka tam-tam mungkin 4 ke atas. Sampai mak puak dia balik baru dia buka. Hal lagi malas pada apa? Pada awal dah buka dah. Dia pun tak tanya betul pun apa pun dia tak buka. Yang tu lagi sekan. Dan setiap hari dipantau oleh KPN. Sebab setiap hari kena isi kehadiran pelajar orang dalam online tu pun oleh KPN. Dan bentuk apa yang guru ajar dan apa yang dapat dalam pengajaran kaum muda lah. Bukan saja lah cikgu di rumah pun, banyak benda yang kena fikir. Memandangkan kita punya COVID ni semakin menurun balik lah. Lebih kurang hari ni 2 minggu lebih, 2-3 hari ni 2 minggu lebih. Allah Alam lah. Semoga Allah Ta'ala hindarkan dan juga jauhkan kita daripada wabak penyakit wabak COVID-19 yang terkesan sampai ke peperiksaan SPM pun hampir-hampir ditanggung. Dan peperiksaan SPM ni pun punya banyak syarat dan juga peraturan. Guru tugas kena bawa makanan pergi letak di setiap meja salon SPM. Waktu rehat dia ada jauh lah. Dan kena sedia 7 bilik kuarantin
untuk pelajar yang kena COVID. Oh, pening pula. Kena susun pula 7 bilik pula. Bukan kata dewan tu, 7 bilik pula. Kosong bilik tu. Bila ada kes COVID barulah diguna pakai. Dan di label, oh, banyak peraturan susah. Jadi susah lah banyak. Satu saja dia punya tujuan dia supaya pelajar itu selamat ketika melakukan peperiksaan dan juga perjalanan peperiksaan itu berjalan lancar. Kita doakan kita punya anak-anak kita yang ambil SPM ataupun saudara-saudara kita yang ambil SPM ni moga-moga dimudahkan sehingga habis SPM pada bulan 3 ni insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambunglah walaupun dah mungkin ni saya tak ingat ayat tanya cikgu. Ayat di mana muka surat 88 tu. Ikut apa yang dapat tadi lah. Cikgu kita tadi kan muka surat 88. Sebelum ni kita dah sentuh beberapa benda. Antara benda yang kita sentuh ialah berkenaan dengan ayat kursi, kelebihan ayat kursi. Dan dalam ayat kursi itu diterangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ketauhidan kita kepada Allah Taala terdapat dalam ayat kursi ataupun ayat kursi yang kita baca ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebab tu ayat kursi ini antara surah yang disunatkan baca ketika menunaikan sembahyang hajat. Sembahyang hajat ni boleh baca surah apa pun selagi mana surah tu mengikut ulama yang menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita baca Allah kan, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Isa. Itu tanda tauhidnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pun ayat berkenaan dengan tauhid. Sebab tu ayat-ayat tu memang ayat yang dia khususkan kebanyakannya untuk sembahyang hajat. Qul ya ayyuhal kafirun pun cerita berkenaan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada situlah cerita berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walau bagaimanapun dalam ayat selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada kita supaya jangan memaksa orang yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Dan kita sentuhlah sebelum itu. Sebab memaksa orang yang bukan Islam memeluk Islam akan menyebabkan Islam itu akan jadi musuh kepada semua bangsa dan juga semua agama. Sebab tak ada jalan. Kalau kita paksa mereka mungkin akan jadi bermusuh lagi berpanjangan. Tak ada lah peluang Islam ni untuk dakwah. Sebab kita paksa mereka. Kalau dia masuk Islam pun mungkin dia masuk Islam dalam keadaan dipaksa dan dia akan rosakkan Islam daripada dalam. Sebab itu dalam Islam tidak boleh paksa Islam. Orang bukan Islam ni masuk Islam. La ikrah fid din. Ayat itu pun berkenaan dengan sahabat Nabi yang asalnya tidak beriman, kemudian dia masuk Islam. Tapi ada anak dia 2 orang tak masuk Islam. Dia paksa anak dia masuk Islam pun tak mau juga. Duduk dalam agama Nasrani, agama Kristian dan agama Nasrani. Sampailah berita kepada Rasulullah. Dia bertanya Rasulullah, bagaimana aku boleh paksa kepada anakku ni masuk Islam? Barulah turun ayat ni cerita berkenaan dengan tak boleh paksa walaupun anak sendiri untuk masuk Islam. Banyaklah kita tengok-tengok mu'alam Ustaz Ebin Liu tu yang masuk Islam pun, ibu bapa dia pun masuk Islam datang sikit lah, pun dia tak pernah paksa pun. Itulah ajaran yang disebut dalam Quran. Memang tak boleh paksa. Walaupun adik-adik sendiri memang tak boleh paksa. Hanya boleh sampaikan mesej dakwah kepada mereka saja. Mungkin kadang-kadang orang yang bukan Islam dia tak tahu benda apa ada kena dengan Islam. Kadang-kadang kita orang bukan Islam ni dia racuni dengan pemikiran yang tak betul tentang Islam pun ada. Kita berbetulkan baliklah benda-benda tu. Ada setengah hak Cina tu ada masuk Islam tu, dia duduk di kampung orang Islam ramai. Dia pun tak tahu azan tu apa dia. Kita pun tahu video dia tu. Dia pun tak tahu azan. Orang ada azan tu benda apa. Setiap pagi orang ada azan. Dia pun pagi dia kata pasal apa orang Melayu ni setiap pagi orang dia menyanyi. Dia pula menyanyi.
Maksudnya dia tak tahu azan tu benda apa. Orang Islam pula kena terang. Kat dia sebenarnya lawangan tu ialah lawangan pagi ataupun tanda masuk waktu sembahyang. Cerita kat dia. Sebab dia sendiri tak tahu. Apa ni orang Islam ni? Pagi-pagi buta lah menyanyi lah. Main tengah hari lagi 90 orang menyanyi pula. Menyanyi dah lah menyanyi. Istilah menyanyi kita pula buat. Kalau dulu tu memang menyanyi sungguh lah. Dia tak faham. Maksudnya orang yang bukan Islam ni pun walaupun dia duduk dalam kampung orang Islam, banyak benda lagi dia tak faham berkenaan Islam. Adakah orang Islam boleh paksa dia masuk Islam walaupun dia duduk dalam satu rumah tu ya dalam kampung Islam pun tak boleh paksa. Dia punya cara Islam tu tak macam tu lah. Bila kita paksa akan menyebabkan pemusuhan di antara agama lain dan juga agama yang mungkin dendam dia sikit. Bila kita paksa tu akan bertambah dendam lagi lah. Benda yang berlanjutan sampai akan menjadi benda yang ditolak dan Islam yang kita baca sebelum tu lah. Dan selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut balik bila beriman adalah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang beriman. Sambungan ayat 257 muka surat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullah taala, Allahu waliyyul ladzina amanu. Tengok mestilah sambungan daripada ayat la ikraha fid din aja. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah Taala itu wali segala orang yang beriman. Wali itu maksudnya pembantu lah. Yang akan bantu orang beriman ni Allah Taala. Batu jalan paling utama kepada orang beriman ni, selepas kita ikhtiar serah diri kepada Allah Taala tu benda yang paling penting lah. Kita tak boleh percaya dengan kita punya usaha sendiri. Kadang-kadang disebut juga budak-budak belajar ni kena rajin sembahyang. Apa-apa pun jangan dapat tengok kena dengan Allah Taala ni. Memanglah kita baca buku ni sampai nak hancur buku teks. Ikhtiar kita sampai terus tu. Tapi kita punya Islam dengan satu benda yang tinggal, iaitu serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia yang membantu. Wali itu maksudnya pembantu kepada orang beriman. Apa saja yang kita lakukan bila ada penyerahan diri kita kepada Allah Taala ni, itulah yang paling besar sekali. Mungkin masa susah kita akan rasa yang akan bantu kita ni tak ada orang lain, tak ada hal lain melainkan Allah Taala. Allah Taala saja yang akan bantu kita. Sebab itu masa senang ke masa susah, serah diri kita kepada Allah Taala itu ialah perkara yang lebih utama lah daripada segala-galanya. Kadang-kadang orang anggap segala perbuatan yang dia buat tu semua daripada dia. Dia dah rasa, aku ni punya duit, aku tu banyak ni tu, melabur. Aku banyak kerja. Aku banyak simpan duit, sebab tu aku banyak duit. Susah kalau dia fikir lagu tu, dia susah. Orang jenis macam ni, kadang-kadang zakat pun dia tak mahu bayar. Pasal apa? Dia dah rasa zakat ni dia bagi duit dia. Aku usaha sehari petang siang malam, hang bagi berapa yang nak minta kat aku pula. Dia dah rasa lagu tu. Kalau orang betul-betul beriman, dia akan anggap dalam benda tu semuanya walaupun usaha daripada dia, tapi dia punya kesan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia sebagai wali ya. Wali itu maksudnya pembantu lah, pembantu. Bukan wali yang kita sebut ni. Wali itu diperintah hamba ni wali juga. Tapi wali itu ialah orang yang sentiasa membantu dirinya untuk menyembah Allah Taala, untuk wali juga. Wali ni pembantu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah waliyul ladzina amanu. Allah Taala itu wali ataupun pembantu segala orang yang beriman. Dia buat apa? Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Mengeluar ia akan mereka itu daripada zulumat. Kita orang Melayu gelap-gelemat. Gelemat itu sebenarnya bahasa Arab tau. Kita pun tak tahu yang mana. Gelemat ada bahasa Melayu ke? Tak bahasa kampung gelemat. Kampung itu mana ada kamu dewan tu, kita lah memang
Saya mahu kampung gelap gelemat ni. Tak ada aku gelap gelemat kata gandau tu kan. Gelap. Gelap gelemat. Gelemat tu maksudnya asal perkataan zulumat. Zulumat tu ialah gelap kan? Gelap. Allah Ta'ala mengeluarkan akan mereka itu, iaitu orang yang tak beriman tu, daripada zulumat, maksudnya daripada kegelapan kufur kepada nur. Nur tu maksudnya cahaya, cahaya iman. Zulumat kepada cahaya. Cahaya itu satu, zulumat itu banyak. Kalau dalam bahasa Inggeris dia bagi plural, zulumat tu maksudnya banyak. Maksudnya sesat dalam dunia ni banyak. Hak sembah matahari, hak sembah bulan, hak sembah berhala, sembah lain daripada Allah Ta'ala ni banyak. Hak ajaran sesat dia lagi berapa? Maksudnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan zulumat tu dalam bentuk banyak. Banyak lah. Kalau dalam bahasa Arab dia bagi jamak, bahasa Inggeris dia bagi plural tu lah. Tapi dalam kaedah terima benda baik ni Allah Ta'ala sebut satu nur. Nur tu apa dia? Cahaya. Nur tu bentuk singular ataupun satu. Maksudnya agama Islam saja yang diterima untuk kebaikan, untuk jalan yang betul ini Islam saja. Apa dia? Nur. Nur tu ialah cahaya. Cahaya itu merujuk kepada agama Islam, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara hikmah rahsia Allah Ta'ala sebut kata-kata itu ada sebab lah. Pasal dalam dunia ni lebih banyak sesat daripada yang tak sesat. Ajaran tu lah. Sebab itulah kalau Nabi SAW sebut pun banyak kelompok yang akan masuk neraka melainkan satu lah. Pecah berapa buah, 73 buah yang masuk dalam syurga hanya satu lah. Ahli sunnah wal jamaah saja yang masuk ke dalam syurga. Yang lain itu semua maksudnya ramai ya. 73, 72 masuk dalam golongan yang sesat. Satu saja masuk dalam golongan yang betul. Itu istilah dia punya ni lah. Wajah apa? Wajah Allah Ta'ala lah, yang mengeluarkan kita ni daripada alam yang tak betul ataupun daripada kegelapan kafir ataupun orang yang tak beriman ni kepada orang yang beriman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan bermula segala orang kafir itu awliya mereka itu ialah syaitan, taghut, dengan ikut syaitan. Maksudnya pembantu orang yang tak beriman ni ialah iblis, syaitan. Sebab tu jaga-jaga orang nak pergi jumpa bomoh rata ni dia bahaya. Kita nampak macam betul, tapi kadang-kadang dia duk minta bantu iblis syaitan ni pun bahaya juga. Kadang-kadang kita percaya ni berseka-berseka. Hak mana dia sebut semua betul. Tu percaya. 10 dia sebut tu 9 betul. Takkan satu tu kita kata tak betul. Kadang-kadang pergi rumah tu hebat kan ni. Ada ubat tu pun. Tapi tak tahu baca apa. Awal tu yang baca awal tu baca macam bismillah. Hak lain tu sengak dia baca apa tak tahu. Dia boleh teka ke tahu pula. Boleh teka. Ni mai pada boleh pula. Kita bila apa mak kan? Kita pun betul. Boleh pula. Rumah pergi masjid kan? Betul. Pergi masjid kita ada kubur. Ada rumah baru depan tepi tu. Dia boleh teka pula tu. Dah duduk di mana? Siapa bagi kita kat dia tu? Iblis syaitan ni lah, ada bantu dia bagi kita. Kita pun percaya lah 9 benda dia sebut semua betul. Tak ada orang lain lah, jiran hang buat. Beli jiran, padahal jiran tak tahu apa pun. Iblis nak bagi orang beli tu mudah. Dia bagi percaya banyak benda, satu benda saja dia. Benda tak betul tu, dan tu saja dia akan menyebabkan semua orang gaduh dan juga beli. Iblis ni pun membantu juga, tapi membantu kepada orang tak beriman. Kufur ni bukan orang kafir saja lah, orang yang tak beriman lah. Maksudnya walaupun dia orang Islam, tapi keyakinan dia kepada iblis syaitan tu banyak, menyebabkan dia tergolong dalam golongan yang bukan beriman dengan Allah Ta'ala. Bahaya. Kadang-kadang dia bagi tu kain kuning. Masa saya dulu ikut orang berubat tu, bagi Tok Bomo ni bagi kain macam-macam. Kuning balik ni. Bon dalam poket, bon dalam kain, bon dalam macam-macam. Kadang-kadang tak tahu benda apa dalam tu. Buat-buat ada gimutan.
Mana pergi Mu'tan ni ubat apa dia tak tahu. Tak dia pergi jampi pergi Mu'tan buat apa dia tak tahu dah. Kan sampai tahap tu kita ditipukan oleh iblis setan dengan perantaraan bomoh-bomoh yang tak kira ni. Buka kain kadang-kadang tulis macam ayat Quran, baca tak faham. Rupanya dia punya Quran susah. Terbalik dia tulis. Iblis memang jenis-jenis tu tak boleh nak percaya lah. Dia jadi kabur. Pasal pembantu kepada orang tak beriman ni iblis setan. Walaupun nampak hebat, dia teka semua betul, tapi belum tentu lagi dia orang yang betul lah. Iblis setan lah, Tawud. Orang yang kufur itu pembantu dia adalah iblis setan, Tawud. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka itu, Tawud itu akan mereka itu yang kafir daripada nur iman kepada dhulumat kufur. Asal beriman dia dah. Tapi percaya dulu. Sebab tu Nabi sebut kalau siapa percaya dengan terbomoh lagu tu, sesungguhnya terjatuhlah iman daripada dia. Sampai Nabi beritahu, man atau kahinan, siapa yang pergi jumpa bomoh yang duduk orang yang gilik nasi macam ni, bukan bomoh ni lah, bomoh elok baca Quran tu okey lah. Hak jenis macam ni lah, dia tahu pula apa masa depan dah macam mana, dia boleh tilik lah macam tu pun tak boleh juga. Semua iblis punya wajah. Asal beriman dah lah, semayang dah lah, tapi percaya untuk bomoh tu, semuanya Nabi SAW sebut dia telah kufur dan juga terwujud iman daripada diri dia. Bahaya lah, tapi percaya dulu dah. Sebab dia mainan tu ialah mainan iblis setan. Cerita ni cerita tentang cerita beriman ni tadi ni. Antara surah apa lagi? Surah apa antara ayat kursi tadi dan tak boleh paksa masuk Islam, dan yang ayat yang ketiga ni ialah cerita berkenaan dengan iman dan kufur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya beriman pun mudah, nak jadi kufur pun mudah. Dengan percaya dengan benda-benda kafir ini saja akan menyebabkan kita punya akidah akan jadi masalah. Ulaika ashabun nar, bermula mereka itu yang mempunyai api neraka. Maksudnya ashab itu ialah orang yang duduk dalam neraka. Mempunyai ada terjemah tu kan. Bermula mereka yang mempunyai, maksudnya orang ahli-ahli daripada ahli neraka, orang yang tak beriman ni. Fiha khalidun, mereka itu pada dalamnya kekal sekalian. Bahaya lah. Baik, sebab agama ni jangan main. Dia bukan jenis main lah. Kadang-kadang dia baca Facebook tu pun bahaya banyak benda. Orang yang tak tahu tentang agama pun dia duduk baca komplain. Padahal agama tu betul lah. Dia duduk baca komplain. Dia komplain, komen nak habis. Kan? Ustaz Syuri mengajak baru ngaji. Dia habang dalam cerita tentang anjing ni apa, malaikat tak masuk. Dia pula beri komen tu, apa punya bodoh ustaz ni. Dia pula ustaz bodoh. Ya dah. Hak mai dengar tu pun 2-3 duduk. Anak masjid semua bodoh. Dia seorang serik rumah. Bagus. Islam dah tetap dah. Memang ada sebut Nabi SAW sebut dalam hadis, la tadkhulul malaikah baitan fiha surah wala qalb. Nabi SAW sebut rumah yang ada gambar yang betul ni, patung ni, dan juga ada anjing, malaikat rahmat tak masuk. Ada anjing tu. Dia pula kata kamu tu bodoh. Jadi masalah orang sekarang ni. Orang Islam lah. Kalau tak Islam dia takkan faham lah tu. Islam mungkin dia dulu nampak anjing tu ialah sebahagian daripada mainan macam kucing, pet lagi yang boleh duduk, boleh buat kaki, siapa ada bangkang dia. Semua dia kata tak betul, semua bodoh. Main ngaji ni semua bodoh. Dia seorang serik ya. Dia duduk komen dalam Facebook. Bahaya lah agama ni lah. Yang sebut tu bukan ustaz tu, yang sebut tu Nabi SAW nyari berkenaan dengan hukum anjing tu. Pun jadi masalah lah. Orang bila tak faham agama akan masalah lah dengan dia punya ilmu dia dan juga akidah dia pun masalah.
Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang contoh tadi ni. Contoh orang beriman dengan contoh orang kafir. Yang ini contoh kepada orang kafir. Tiadakah engkau lihat ya Muhammad kepada kisah mereka yang lawan berhujah akan Nabi Ibrahim pada Tuhannya, kerana bahawa sebab datang akan dia oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala, angkat jadi raja, iaitu Namrud ibnu Kanaan, anak zina, mendakwa rububiyah ketuhanan, satu daripada 4 raja-raja yang milik bumi sekalian daripada kafir, 2 mukmin. Keduanya iaitu Bakhtun Nasr, nama Byzantine, ataupun dalam bahasa sejarah Byzantine, raja Byzantine. Maka yang mukmin itu ialah Nabi Sulaiman dan juga Zulkarnain. Dicerita berkenaan dengan persoalan Allah Ta'ala kepada kita. Hang tak tengok ke? Ni soalan ni bukan suruh kita jawab lah. Dia soalan macam heran. Dalam bahasa Arab dia panggil soalan untuk ta'ajub. Ta'ajub ni maksud heran. Aku heran manusia ni hang tak tengok ke? Nabi Ibrahim pernah berhujah dengan Namrud. Macam mana Namrud ni kufur kan? Di cerita panjang tu mesti kata saya lah. Namrud ni asalnya anak zina. Bapa Namrud ni mandul. Tapi dia tak, perempuan ni apa terpemuk dia ni tak mau apa panggil, tak mau lari daripada dia punya bapa ni. Dia pergi zina dengan orang supaya dapat anak. Maksudnya dah rasa dia anak dia, bukan anak dia, tapi dia mandul buat dia. Dia pergi zina tu dapatlah anak dia ni, nama dia Namrud, raja Namrud ni lah. Dan dia jadi raja dan mengaku jadi Tuhan. Hidup pada zaman Nabi Ibrahim AS. Lama lah dia hidup tu. Dia bermimpi kerajaan dia akan diruntuhkan oleh orang budak-budak yang akan lahir daripada kalangan ramai-ramai dalam dia punya kerajaan tu. Dan selepas dia mimpi macam tu, dia bunuh habis anak lelaki yang kata Namrud ni. Dia jadi macam cerita Firaun. Dia bunuh habis anak lelaki. Cuma Nabi Musa ni, mak dia takut sangat ni, buah Nabi Musa hanyut ke Sungai Nil. Dan istana Raja Firaun ni dekat dengan Sungai Nil. Maksudnya duduk di Sungai Nil tu, Sungai Nil ni dapat pula tu Nabi Musa AS disambut oleh dia punya isteri dia Asyah tu. Waktu tu lah Firaun jaga Nabi Musa dalam istana Firaun. Walaupun lelaki dia tak bunuh pasal Asyah sayang dia punya anak. Tapi mak Nabi Musa tu takut. Dia pergi top dalam sungai tu, hanyut sampai ke istana Firaun, jadi takdir Allah Ta'ala. Tapi cerita Namrud ni, Nabi Ibrahim AS ni antara lelaki yang hidup zaman dibunuhnya anak lelaki pada zaman itu disebabkan Namrud ni mimpi ada budak yang akan lahir dan akan runtuh punya kerajaan. Dia bunuh habis. Lain kali takut apa dia bawa masuk dalam gua. Tak mana Nabi Ibrahim masuk dalam gua. Apa tak tahu. Supaya jadi besar. Tak ada lah, dia sudah besar, dia tak ambil lah dia nak bunuh lah. Dia belah dan dia punya suasana keadaan masyarakat Nabi Ibrahim AS ketika tu orang semua bahala lah. Sampai Nabi Ibrahim sejarah dia daripada kecil memang dia pergi jual bahala. Tapi kadang-kadang dia tak pergi jual pun. Dia ambil bahala pergi tepi sungai, dia suruh bahala tu melayang. Dia jenis fikir daripada kecil, dia fikir. Dia cari agama betul tak. Dia bagi bahala tak boleh minum pun, dia kata ikut bang. Lepas tu dia tengok bulan tak. Bulan ni nanti hampir semua bulan Tuhan kot. Dia hilang besok pagi. Mana Tuhan? Hilang pula. Bukan dia. Tengok matahari terbit tak. Hampir semua matahari. Macam yang matahari tak. Dia tengok matahari. Dia tenggelam, hilang matahari. Tak boleh pakai apa punya ajaran ni. Dia tinggal habis semua ajaran. Dia punya masyarakat duduk dalam tu, sembah matahari, sembah bintang, sembah bulan,
semua benda yang dianggap mereka ni sebagai satu kuasa yang hebat. Ada benda yang lebih hebat, iaitu pencipta segala-galanya ni, iaitu Allah Ta'ala. Dia percaya agama dulu sampai tahap itu nah. Dan ada sebagai riwayat azar ataupun bapa kepada Nabi Ibrahim ni. Sebahagian riwayat azar tu diriwayatkan ialah pak melakar kepada Nabi Ibrahim. Bapa kepada Nabi Ibrahim ni ada berdawai ni nah. Tinggal di ziarah dah. Allah ada. Tapi dalam ziarah tu memang ada sebahagian ahli sejarah sebut azar tu ialah bapa kepada Nabi Ibrahim dan wajah dia ialah buah berhala. Dan setiap hari Nabi Ibrahim ni pergi jual. Tak laku dia kata orang. Dia pokok ada minta Nabi hilang habis tak ada. Tak kata orang lah tu. Wilayah tak boleh. Kan? Di ni kita sebab kan? Tak boleh makan kok. Tak boleh pasal orang yang buat. Bukannya wujud sejagala bagi Allah Ta'ala ni. Dia bukan itu. Nabi Ibrahim dengan bijak betul lah. Sampailah sekali Namrud ni dia punya patung berhala pun banyak. Bahkan ada patung berhala yang paling besar. Bila Nabi Ibrahim ni dah nampak lah mereka ni pergi keluar daripada kawasan tu, dia pergi katok habis semua berhala. Tinggal patung yang besar tu kan. Dia ambil kapak, dia letak di telinga patung tu. Namrud balik-balik dia kata tak ada orang lain lah. Ibrahim ni, dia ni punya raja. Dia jadi musuh ketak kita. Dia panggil Nabi Ibrahim tu kan. Dia panggil Ibrahim. Dia tak ada orang lain lah. Dia ni lah. Kita hang kau katok habis semua patung berhala ni. Nabi Ibrahim kata, tanya Absang, kapak dia kat telinga lah. Ingkang yang jepun. Ada dalam surah Al-Anbiya nanti kita akan baca lah. Bilang baca lagi lah. Surah Al-Baqarah tak habis. Mereka marah tu kepada siapa? Nabi Ibrahim kata, tanya Absang ni. Pada dia boleh cakap, hang ruming pula dengan kami. Memanglah tak ada cakap kami yang buat. Dah tu, sembah Allah. Mereka marah. Daripada marah tu, mereka ambil Nabi Ibrahim ni penjara. Dan keluar daripada penjara, mereka nak jumpa dengan Nabi. Yang tu cerita Nabi Ibrahim kena lempak dalam api. Dan semua ditunggu. Kan? Semua dia percaya kat Namrud ni sebagai Tuhan. Pengikut Namrud ni semua bakal dia tunggu. Dah Nabi Ibrahim keluar elok kan? Sebab api itu sebenarnya sifat dia panas. Tapi yang memanah dan dia membakar orang ni bukan roja api, tapi roja Allah Ta'ala. Sebab tu dalam tauhid kami sifat 20 pun kan, sesuatu benda yang baharu, benda yang kita jumpa ataupun berdepan dengan kita ni, benda baharu ataupun benda lain daripada Allah Ta'ala ni, semua tidak memberi bekas. Istilah tidak memberi bekas kan, kita belajar tauhid, tidak memberi bekas maksud apa? Tidak memberi kesan apa-apa melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi Ibrahim pun dua asah dia punya pisau tu nak sembelih Nabi Ismail ni, setiap hari tu punya asah sama pergi seksa anak dia. Pasal dia mimpi ni Allah Ta'ala wahyukan supaya sembelih anak dia, tapi dia sembelih tak makan. Kita esok nak korban malam tu baru ni baru asah tweet baru, tapi ni asah dia tak malam, tiada hari asah tak makan. Pasal apa? Pasal sifat pisau tu memang tajam dan juga makan ataupun bagi kesan. Tapi yang bagi kesan hakikat sebenarnya ialah Allah Ta'ala. Sebab tu api pun tak membakar Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebutnya dalam Quran, ya naru wahai api, kuni bardan wa salaman. Jadilah sejuk kepada Nabi Ibrahim ni. Maksudnya Nabi Ibrahim duduk dalam api itu sejuk, tapi selamat. Sejuk sangat mati ya, keras. Tak boleh, dia kata ni bardan, sejuk, wasalaman, dan juga selamat. Keluar elok lah. Ramai lah pengikut Namrud ni tak percaya kepada Namrud. Ada yang ikut Nabi Ibrahim AS. Lagi marah lah kan? Lagi marah lah Namrud ni. Bila marah ni cerita lah. Peringkat kedua, selepas dibakar ni, di kisah ni dia berhujah dengan Nabi Ibrahim AS pula, Namrud ni. Hak
Awal tadi disebut 4 raja dalam dunia ni, 2 orang beriman, 2 orang yang tidak beriman. 2 orang kafir maksudnya, satu Namrud, satu lagi Byzantium punya raja. Orang beriman ni ialah Nabi Sulaiman dan juga Zulkarnain. Dia kata apa? Izqala Ibrahim, ketika berkata Nabi Ibrahim baginya, tatkala berkata ia, siapa Tuhan engkau yang engkau panggil kami kepada sembah itu? Ketika mana Nabi Ibrahim kata kepada Namrud itu, tatkala berkata ia, siapa Tuhan engkau yang engkau panggil kami kepada sembahnya itu? Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Yang kami panggil itu ialah Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dia jawab Namrud tu, Tuhan ni hang ni siapa? Betul ke? Hebat sangat ke Tuhan hang ni? Namrud kata ke dia, Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku ni boleh bagi hidup, boleh bagi mati. Itu jawapan. Hak mana boleh, hak mana dia hidup, dia boleh bagi mati, hak mana mati dia boleh bagi hidup. Namrud kata, qala ana uhyi wa umiit. Namrud kata, aku pun boleh. Kata Namrud, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan dengan bunuh dan ampun. Maka menyeru ia dengan 2 lelaki. Bila Nabi Ibrahim kata lagu tu, dia panggil 2 orang. 2 orang lagi, mai 2 orang ni. Maka membunuh ia akan seorang. Dia bunuh seorang. Dan tinggal ia seorang. Maka tatkala lihat Nabi Ibrahim akan ahmak, iaitu bodoh kepada Namrud itu. Dia kata, ni hujah bodoh. Tuhan aku ni boleh menghidupkan dan boleh matikan. Ni bukan boleh menghidupkan mati, hang yang boleh bunuh ya. Itu jawapan bodoh. Hang bunuh seorang, hampir seorang lagi. Kau ni hidup dia kata, kau ni mati. Namrud pun tak yakin dengan jawapan dia tu. Pasal jawapan tu dia anggap jawapan bodoh. Bodoh, ayat. Jawapan bodoh, tak boleh nak terima. Dan Nabi Ibrahim tak layan jawapan tu. Dia malas nak urai lebih, malas nak tanya lebih-lebih. Dia tanya pula hal lain. Qala Ibrahim, tapi jangan lihat tu. Qala Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, berpindah kepada hujah yang terlebih terang. Maksudnya hujah dengan hujah yang kedua. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Maka bahwasanya Allah Ta'ala itu bawa datang dengan matahari daripada masyriq. Masyriq maksudnya pada timur lah. Pergi ke maghrib, maksudnya tenggelam pula barat. Tuhan aku boleh bawa tu. Dia yang menaikkan matahari daripada timur dan menurunkan matahari sebelah barat. Maka bawa datang oleh kamu dengan daripada pihak maghrib ke masyriq pula, jika sebenar engkau Tuhan. Nabi Ibrahim kata, ambo main tengok macam tu. Try tengok sekali. Bila dengar aku tak boleh buat apa. Matahari nak mampu lebih ni. Kita naik roket pun belum tentu boleh bawa matahari pun main. Tak boleh. Bahawa kita dari kapal, maka tercenganglah dan gemetarlah Namrud yang kafir dan putus hujan. Terus tak boleh jawab. Kalau langsung bawa matahari memang tak boleh buat apa. Kan? Matahari buat ni. Maksudnya Nabi Ibrahim ni bawa hujan yang lebih hebat supaya Namrud ni boleh jawab. Tiba-tiba memang dia tak boleh jawab. Pasal apa? Nabi Ibrahim tahu dah awal lagi dah. Jawapan yang pertama pun nak buat bodoh. Jawapan yang kedua lagi tak boleh jawab. Namrud ni dia saja mengaku Tuhan ni. Tak boleh buat apa pun dah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah Ta'ala itu tiada menghidayah ia akan segala kaum yang zalim dengan kufur kepada jalan lawan hujah. Lawan hujah lagu tu pun tak akan ni. Sampai sekarang pun orang Islam ada yang orang hebat-hebat ni, dia boleh berhujah dengan orang yang bukan Islam. Kan? Dia ada kelebihan lah. Kalau dalam ilmu Islam dia panggil ilmu mantik lah. Ilmu mantik ni maksudnya ilmu logik. Dia ada punya hujah. Sebab tu kalau kita belajar ilmu sifat 20 ni, dia bukan wajib semua lah. Dia tak wajib semua benda. Kita mungkin wajib ada beberapa benda yang dalam sifat 20 tu saja wajib. Tapi segala macam kita boleh sebut Allah Ta'ala itu bukan jirim, Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan
bukan jawab murakkab, bukan jawab piring kita dah cerita habis semua tu. Metafizik punya tauhid tu kita bukan, tu bukan wajib lah, tak wajib. Pasal apa diwujudkan ilmu jenis tu? Supaya orang yang main untuk menentang Islam boleh jawab. Kita boleh jawab dengan hujah daripada ilmu sifat rukun ni. Contoh, kudrat Allah Ta'ala, berkuasa Allah Ta'ala ni kepada perkara-perkara harus saja, perkara mustahil dah. Orang pernah tanya, bolehkah Tuhan menjadi gajah kepala seribu? Boleh, tapi bukan kerja Allah Ta'ala. Pasal apa? Kudrat, kuasa Allah Ta'ala kepada benda yang harus saja. Maksudnya kita harus ni, kepala gajah ni kepala satu ya. Kepala seribu dia boleh jadi, tapi bukan kerja dia. Dia punya hujah dia lagu tu. Pasal apa? Kerja, sifat, kudrat ataupun sifat kuasa ni kepada perkara-perkara yang harus saja. Perkara mustahil tak masuk dalam bab. Maksudnya mustahil yang masa itu balang. Lu fikir masa itu balang, jangan ni badan sama. Seribu balang. Kadang-kadang ada hujah macam tu lah. Tunggu hujah bodoh juga lah. Ilmu-ilmu macam tu tujuannya untuk berhujah dengan orang yang bukan Islam, yang ingin orang panggil apa? Merosakkan Islam. Kadang-kadang dia merosakkan Islam dalam majlis pun ada juga. Dia main tu untuk bagi nampak Islam tu tak apa nak elok. Kadang-kadang dia buat main, dia masuk dalam majlis ataupun dalam apa seminar apa pun, dia tanya tu bukan tanya untuk tahu, tanya untuk uji supaya Islam bagi nampak benda yang tak elok saja. Pun ada juga panggil tu. Kan kita kalau tengok debat Dr. Zakir Naik, memang banyak orang yang main tu uji dia orang main. Tapi dia pandai. Segala kitab agama lain dia menghafal. Kitab Bible versi berapa dia menghafal. Kitab Hindu Veda dia menghafal. Dia menghafal banyak benda tu. Bila menghafal macam tu, orang nak kalahkan dia tak boleh. Ada orang ambil isu orang, Zakir Naik mengganas. Kawan lama berhujah macam cerita Nabi Ibrahim ni. Tiba-tiba orang kata dia mengenai berapa senjata dah dia buat, berapa kata kebal dah dia bawa, tak pernah bawa sepatah pun dia kata mengenai pun. Sebab orang berhujah dengan dia, orang tak boleh. Kadang-kadang dia tanya satu soalan, orang Kristian tu mungkin tanya, dia percaya bahawasanya Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia tanya satu soalan dia, dalam banyak-banyak kitab Injil ataupun Bible ni, kitab Bible ni hak mereka baca ni, cuba sebut dalam satu kitab ni yang sebut Nabi Isa mengaku dia Tuhan. Memang dalam majlis tak ada siapa yang boleh jawab. Memang Nabi Isa tak pernah mengaku pun dalam buku tu yang dia tu Tuhan. Dia mengaku yang dia tu pesuruh Allah Ta'ala, pesuruh Tuhan, iaitu Allah Ta'ala. Kadang-kadang mereka sendiri pun tak baca. Mereka ni ambil daripada, dengar daripada dia punya patri saja. Tiap-tiap hari duduk main benda tu. Isa anak Tuhan, Isa anak Tuhan, Isa tu Tuhan. Dia duduk main tu. Dan dia ada berhujah kan tu. Ada orang tanya, cuba sebut kitab Injil, hak mana satu sebut Nabi Isa tu sebagai Tuhan? Tak ada. Tak boleh jawab. Jenis-jenis hujah macam tu lah. Ada bagi faedah dan juga manfaat juga lah kepada orang Islam. Ada orang yang jenis macam tu yang boleh ingat sampai berbuku-buku agama lain ni, sampai dia boleh jawab balik tentang apa yang disebut kekurangan kepada orang Islam ni. Kadang-kadang tanya macam-macam lah. Tujuan dia bukan untuk tahu tentang Islam, tapi untuk rosak majlis, nak bagi nampak Islam tu tak elok. Tu ini insya-Allah kita akan sambung lagi. Pada ni cerita tentang orang kafir lah, iaitu Namrud. Lepas ni cerita berkenaan dengan orang beriman juga, iaitu Nabi Uzair lah, ataupun dengan riwayat mengatakan Uzair ini ialah wali ataupun nabi ya. Kebanyakan nabi ya disebut oleh ulama, kebanyakan
Uzair ni Nabi. Cuma Nabi ini Nabi tidak disenaraikan dalam Nabi yang tersebut sebagai 25 orang Rasul tu lah, ataupun Nabi ya. Nabi yang tidak ada nama di dalam Al-Quran, tapi disebut tu diambil daripada kitab-kitab terdahulu menceritakan kisah ni datang daripada cerita Nabi Uzair. Nabi Uzair AS, insyaAllah, yang Allah Ta'ala matikan selama 100 tahun. Sebabkan dalam kepala dia terdetik, dia duduk tanya Allah macam ni bukan dia tak yakin Allah Ta'ala. Dia duduk tengok, manusia ni boleh bangkit semula dalam kepala dia ruping tu. Malaikat Israel tu main tanya, tidur, awalnya tidur, tapi tidur 100 tahun. Nabi Uzair bila bangkit, malaikat dia tanya balik, entah tidur berapa lama? Aku tidur setengah hari ke? Kan setengah hari 100 tahun. Tengok aku punya makanan pun ni, aku punya himar kadai yang dulu hang bawa untuk mampu habis dah. Hancur pula. Tak ada apa. Tu antara cerita orang beriman iaitu Nabi Uzair. Dalam kepala dia kadang-kadang ada juga pertanyaan, seolah-olah macam pertanyaan lah. Mampukah Allah Ta'ala ni menghidupkan semula orang yang telah mati dan hancur tulang-tulang ni boleh hidup balik ke? Tapi Allah Ta'ala tunjuk depan mata dia punya kadai tu dah hancur dah. Allah Ta'ala timbul balik tulang dia tu, timbul balik daging dan juga bulu-bulu badan binatang tu pun hidup balik depan dia. Lepas tu lah baru dia keyakinan dia tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mampu melakukan segala-galanya lebih orang panggil mantap dan sejak lah dalam dia punya pemikiran dia. Kadang-kadang memanglah kita orang Islam ni pun lagi belajar tauhid, lagi hidup bening. Tuhan ni ada atau tak ada? Kan? Dok main pula wajib ada, mustahil tiada. Kan? Wajib ada, mustahil tiada dan orang tanya, Tuhan ni betul agak dia betul. Tuhan ni ada atau tak ada? Sat-sat wajib ada, sat-sat mustahil tiada. Pening dulu belajar tauhid lagu tu. Kadang-kadang ada juga orang belajar tauhid lagu tu dia pening. Betul nak cerita apa? Mustahil tiada ke wajib ada? Belajar pusing ayat tu. Pening kan? Pun ada juga. Lagi belajar tauhid, lagi ditanya, betul ke Allah Ta'ala ni boleh hidup kita? Mati ke kubur? Berpindir lah, bukan dia. Boleh hidup balik ke? Memang ada dalam pemikiran sebagian daripada orang Islam. Bukan kata tak yakin lah. Kadang-kadang tertanya juga di kepala ni disebabkan dia nampak kadang-kadang macam mustahil bagi fitrah alam ni untuk hidup semula. Allah Alam, kita akan sambung di minggu depan lah. Allah Alam. Yang baik itu sebagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit banyak pengajaran yang kita sebut cerita pernah dengan Nabi Ibrahim AS tentang hujah dengan Namrud laknatullah ni. Moga-moga kisah yang Allah Ta'ala sebut ni memberi pengajaran kepada kita semua. Apa saja yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya diletakkan ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang bantu Nabi Ibrahim pun sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada dia kecil sampai dia nak kena bakar, semua Allah Ta'ala bantu. Mana ayat tu? Allah waliyul ladzina amanu tadi. Allah membantu kepada orang beriman. Maksudnya bantu segala-galanya. Kalau yakin dengan Allah Ta'ala, yang akan bantu segala-galanya. Bahkan api yang bakar pun tak dibakar. Siapa yang bantu? Allah Ta'ala yang bantu. Nabi Ibrahim AS. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Tuhan mengenal saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa ahlina ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.